Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 3 terutamanya 3 Bestari dan 3 Iltizam. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini Okey, semalam kita dah belajar berkenaan dengan hukum indeks apabila berlaku pendaraban bagi nombor-nombor berindeks. Okey, bila berlaku pendaraban kita boleh pakai hukum ini A kuasa M kali A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, penerangan dan latihan pun telah saya berikan dan kita dah bincang jawapannya semalam Okey, hari ini kita sambung kepada hari ini kita sambung kepada seterusnya Okey, bagaimana anda boleh permudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan. Okey, kita sambung sikit daripada pendaraban tu Okey, cuba perhatikan contoh 7 ini. Okey, M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab M kuasa 4 darab N kuasa 5. Okey, kalau begini, kita kena asingkan asas tu Okey, sebagai contoh A kita cuba tengok A. Kita ada M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab M kuasa 4 darab N kuasa 5. Jadi kita himpunkan semua asas M di satu tempat dan asas N di suatu tempat Okey, maka kita akan dapat buat dalam kurungan M kuasa 3 Okey, darab dengan M kuasa 4 Okey, darab dengan N kuasa 2 darab N kuasa 5. Okey, kemudian kita boleh selesaikan. Oleh kerana asas yang sama, kita boleh tambah indeks dia. Jadi M kuasa 3 tambah 4. Okey, darab N kuasa 2 tambah 5. Maka kita akan dapat M kuasa 7 dan N kuasa 7. Okey, maka kita boleh rapatkan dia tak payah tulis darab. M kuasa 7, N kuasa 7. Okey, itu adalah jawapan terakhir kita Okey, kita pergi kepada contoh B. 0.3 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 2 darab 0.3 darab 0.2 kuasa 5 darab 0.3 kuasa 3. Okey, perasan tak ada 0.3 tu tak ada kuasa. Tak ada kuasa tu bermakna kuasa 1 Cuma orang tak belajar matematik, dia tak tahu. Okey, bila tak ada kuasa tu maksudnya kuasa 1. Okey. Okey, bagaimana jawapannya ini? Kita himpunkan semua asas 0.3 tu di satu tempat. Kemudian di sebelahnya asas 0.2 tu di satu tempat. Okey, maka kita punya jawapan begini sama dengan 0.3. Okey, dia ada kuasa 2, ada kuasa 1, ada kuasa 3. Jadi kita campur siap-siap lah. Kita ringkaskan jawapan kita. 2 tambah 1 tambah 3. Okey, darab dengan 0.2. Kita tambahkan indeksnya 2 tambah 5. Kita akan dapat
Okey. Kita teruskan. Ada gangguan sebentar tadi ya. Okey, jadi kita teruskan. Kita akan dapat 0.3. 2 campur 1 campur 3 adalah 6. Okey. Darab 0.2. 2 campur 5 adalah 7. Jadi ini adalah jawapan kita ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. P kuasa 2 kali M kuasa 3 kali P kuasa 4 kali N kuasa 3 kali M kuasa 4 kali N kuasa 2. Okey, maka kita akan dapat sama dengan, okey, kita ambil pen dulu. Okey, sama dengan P kuasa 2 tambah 4 tambah, tak ada tambah dah. Okey. Okey, dan kemudian M kuasa 3 tambah 4. Kemudian N kuasa 3 tambah 2. Maka P kuasa 6, M kuasa 7, N kuasa 7. Okey, ini adalah jawapan kita. Okey, biasakan dalam jawapan terakhir, kita susun ikut abjad. P, M, N mana dulu? M M kuasa 7, N kuasa 7, P kuasa 6. Okey, ini jawapan terakhir kita. Okey, kita pergi kepada contoh D ya. Negatif M kuasa 4 darab 2N kuasa 5 darab 3M darab 1/4 N kuasa 2. Okey, yang di sini pula ada pula perkali kepada pemboleh ubah ya. Jadi kita asingkan perkali tersebut dulu. Lepas tu kita selesaikan asas yang sama, indeks yang sama asas ya. Alright, kita lihat macam ni. Negatif 1, buat dalam kurungan, negatif 1 darab dengan 2 darab 3 darab 1/4. Okey, kemudian kita ambil M. M ada 4. Okey, oleh kerana sebelum 3M tu adalah darab, kita tambah indeks dia, tambah 1. Kemudian N kuasa 5, oleh kerana sebelum 1/4 N kuasa 2 tu adalah darab, kita tambah indeks dia ya. Jadi yang depan ni kita akan dapat negatif 6, negatif 3/2, M kuasa 4 tambah 1 ialah M kuasa 5, N kuasa 7. Okey. Okey, itu jawapan kita ya. Okey, kita pergi kepada, okey, untuk ini saya bagi latihan sedikit buat nombor BCD ya, buat BCD. Untuk latihan ni buat BCD ya. Okey, kita terus kepada apakah kaitan antara pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban? Okey, yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang. Okey, cuba lihat sini. Okey, sebagai contoh, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Saya ambil satu contoh saja. Okey, 4 kuasa 5 ialah 4 darab 4 sebanyak 5 kali. Okey. 4 kuasa 5 adalah 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4. Okey, manakala 4 kuasa 2 ialah 4
4 kuasa 2 ialah 4 darab 4. Jadi oleh kerana bahagi, potong. Potong 1, potong 1, potong 1, potong 1. Jadi 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2 ialah 4 kuasa 3, iaitu 4 darab 4 darab 4. Okey, ini adalah pendaraban berulang, ini adalah bahagi. Okey, macam mana boleh dapat tu? Kita menggunakan satu hukum indeks. Ini kaedah pendaraban berulang. Okey, kaedah satu lagi iaitu kaedah kita menggunakan hukum indeks. Hukum indeks bagi bahagi ialah ini dia. Apabila kita mempunyai indeks yang mempunyai asas yang sama, maka kita boleh terus tolakkan indeks dia ya. Okey. A kuasa M tolak N. Sebab apa tolak? Sebab kita lakukan operasi bahagi kepada nombor berindeks. Alright. Lihat contoh ni. Saya tunjukkan contoh 2-3 contoh ya. Okey, contoh pertama 5 kuasa 4 bagi 5 kuasa 2. Jadi kita terus oleh kerana asas yang sama 5 ni pun 5. Jadi 4 tolak 2 dapat 5 kuasa 2. Okey. Kita pergi kepada contoh B. Negatif 3 kuasa 4 bagi negatif 3 kuasa 2 bahagi negatif 3 ya. Jadi kita asas yang sama iaitu negatif 3. Jadi kita sama dengan negatif 3 kita boleh letak depan. Jadi 4 tolak 2 tolak jangan lupa kalau nombor negatif buat dalam kurungan. Negatif 3. Jadi 4 tolak 2 2 tolak negatif 3 iaitu 2 tambah 3 dapat 5 ya. Jadi kita dapat negatif 3 kuasa okey. Pembetulan sikit ya. Nampak. Ini bukan kuasa negatif 3 Kuasa kalau salah kita mengaku salah Kita betulkan okey. Tolak 1 sebab ini adalah 3 kuasa 1. Okey, jadi kita sama dengan negatif 3, 4 tolak 2, 2, 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan dia negatif 3 kuasa 1. Okey. Tapi kuasa 1 ni kalau kita menulis matematik, jangan kita tulis negatif 3 kuasa 1, tapi hanya tinggalkan negatif 3 saja. Itu sudah bermaksud negatif 3 kuasa 1. Kita pergi kepada contoh C ya. Contoh C. Okey, M kuasa 4 N kuasa 3 bahagi M kuasa 2 N M kuasa 2 N. Itu maknanya N tu adalah N kuasa 1. Okey, jadi kita boleh buat terus ya. M kuasa 4 oleh kerana bahagi tolak 2 N. N ni pun bahagi juga. N kuasa 3 bagi kuasa bagi N kuasa 1 kita dapat 3 tolak 1. Jadi M kuasa 2 N kuasa 2. Ini jawapan dia ya. Alright. Kita pergi kepada D pula. Okey, 25 X kuasa 2 Y kuasa 3 bahagi 5 XY. Okey, dia ada perkali. Ada perkali, kita dahulukan perkali dulu. 25 bahagi 5. Jadi X kuasa 2. Okey, yang tak ada kuasa ni semua kuasa 1. Okey, X kuasa 2 tolak 1. Y kuasa 3 tolak 1. Jadi jawapan kita ialah 5 X kuasa 1 Y kuasa 2. Jadi kuasa 1 tu kita tak tulis. Jadi 5 X Y kuasa 2 ya.
Alright. Kita pergi kepada contoh E. 12M kuasa 10 bagi 4M kuasa 5 bagi M kuasa 2. Jadi kita selesaikan dulu perkali bagi nombor berindeks itu, iaitu sama dengan 12 okey bahagi 4 bahagi 1. Okey. Kemudian M kuasa 10, oleh kerana semua bagi tolak saja, 10 tolak 5 tolak 2. Maka kita akan dapat 12 bagi 4 dapat 3, 3 bagi 1 dapat 3 juga. 3M 10 tolak 5, 5, 5 tolak 2 3 jadi 3M kuasa 3. Okey, kita pergi kepada contoh E. Contoh F. Negatif 16P kuasa 8 bagi 2P kuasa 5 bagi 4P kuasa 2. Sama kaedah macam tadi. Semua perkali kita letak dalam satu kurungan dulu. Negatif 16 bahagi 2. Lepas tu bahagi 4. Lepas tu P kuasa 8. Oleh kerana bahagi P kuasa 5, kita dapat P 8 tolak 5. Bagi P kuasa 2, jadi tolak 2. Jadi 16 bagi 2, ingat ada negatif. Negatif 16 bagi 2 dapat negatif 8. Negatif 8 bagi 4 dapat negatif 2. Okey, sama dengan negatif 2. P 8 tolak 5, 3. 3 tolak 2, 1. Jadi kita tulis jawapan terakhir sebagai begini, negatif 2 P. Alright. Begitu kaedah menulis matematik. Okey, kita pergi kepada muka surat berikutnya. Okey, kita buat latihan. Okey, kita buat latihan nombor 1. Nombor 1 A, C, E. Nombor 2 B, D. Nombor 3. Alright, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.